Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. 神所爱的弟兄姐妹们，上午好，平安。 Syukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan, kita memiliki kesempatan untuk datang beribadah pada siang hari ini. 我们要感谢神，因为神的恩典，我们今天有机会来敬拜他。 Karena itu saudara, saya mengajak kita untuk kesampingkan dulu semua pergumulan, kegelisahan maupun khawatir kita, termasuk dampak dari pandemi yang belum berakhir hingga saat ini. 所以我邀请我们大家，我们要放下我们一切的挣扎，我们一切的烦恼，我们一切的忧虑，包括还没有结束的疫情的影响。 Kita arahkan hati kita hanya untuk datang ke hadirat Tuhan dan bersama-sama memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. 我们要专注我们的心，我们要进入神的殿，我们要赞美他，我们要敬拜他，我们要高举他。 Saudara, minggu ini kita sudah masuk pada Advent yang kedua. 弟兄姐妹们，这个礼拜我们已经进入第二个安息周。 Advent atau Adventus yang berarti kedatangan secara umum diartikan sebagai masa persiapan umat Tuhan, termasuk kita saat ini, untuk menyambut peringatan kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. 安息意思是降临，总的来说就是上帝的居民，包括我们准备迎接主耶稣在伯利恒诞生纪念日子准备期。 Berikut kita akan sama-sama menyaksikan penyalahan lilin Advent yang berwarna ungu yang akan dilakukan oleh hamba Tuhan sebagai salah satu simbol kita memasuki minggu Advent yang kedua. 接下来我们一起来收看神仆人点第二个紫色的蜡烛，来代表我们已经进入第二个安息周。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian sekalipun secara online. 我非常高兴可以见到弟兄姐妹们，虽然是透过网上。 Saya juga bersyukur hari ini kita masuk minggu yang pertama dan kita masuk dalam masa Advent yang kedua. 非常感谢主，我们进入了这个月的第一个主日，就是即将来临的第二个主日。 Dan sebentar saya juga akan menyalakan lilin yang kedua yang berwarna ungu. 稍后我要点燃第二个蜡烛，就是紫色的蜡烛。 Lilin ini warna ungu ini melambangkan iman. 这个蜡烛代表信心， Dan juga disebut sebagai lilin Bethlehem. 并且被称为伯利恒之烛。 Di dalam perjanjian lama jauh-jauh hari Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa Sang Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. 远在旧约里面米迦先知已经预言基督的来临。 Dan Bethlehem juga adalah tempat lahirnya leluhur daripada Sang Mesias yaitu Raja Daud. 伯利恒城也是先知基督的先祖大卫之城。 Lilin yang kedua yang akan saya nyalakan berwarna ungu juga melambangkan ekspresi kita menyambut datangnya Kristus Sang Raja. 第二个蜡烛也是表示我们纪念这个基督君王的来临。 Kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur Allah yang baik yang sudah memimpin hidup kami 1 bulan di bulan November, bahkan dari Januari hingga bulan November, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan kami bisa memasuki minggu yang pertama dalam bulan Desember. Ini karena kasih karunia daripada Engkau. Engkau sudah memimpin, bahkan Engkau menyertai seluruh hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan bisa memasuki masa Advent yang kedua. Biarlah sekali lagi Tuhan, kami terus senantiasa mengimani akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kami bersyukur kami bisa menikmati Engkau lahir ke dalam dunia ini dan kami memperingatinya. Sementara anak-anak Tuhan akan melayani Engkau, urapi pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga pujian pengagungan kami, ibadah kami, Tuhan saja yang disenangkan, dipuaskan. Dan juga kami rindu Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Biar kami mendengarkan dengan seksama. Berikan hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami ini boleh berkenan di hati Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik, jemaat saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. 会众请起立。
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. 神啊，我的心羡慕你，入入羡慕溪水。 Biarlah kerinduan pemazmur yang begitu mendalam akan Allah juga ada dalam diri kita saat ini. 让我们能够像诗篇一样，有这样深渴慕神的心。 Dengan kerinduan yang sama, saya mengajak kita untuk menyapa Allah kita. Kita nyatakan kerinduan kita untuk berada di dekatnya. 用同样的渴望，我邀请我们向我们的上帝打招呼，我们表达我们渴望接近他。 Mari saudara sama-sama kita naikkan pujian ini. Satu hal yang kurindu Tuhan untuk selalu berada di dekat Engkau. 来吧，我们一起来唱这首诗歌，我们要深深爱你。 Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari dalam bahasa Mandarin 用 kita 中文 naikkan. 的，我们一起来唱。 生命中最渴望的一件事，切莫你单单追求你，用我全心全意，用我全力爱你，敬拜你，让你荣耀充满全地。 深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，我爱你，超越生命中一切。深深爱你，耶稣，深深爱你，耶稣，哦，我爱你，耶稣。Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama dengan sehati kita katakan, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ku memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Katakan aku mau memuji-Mu Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu, ajar Tuhan, ajar Tuhan. 我灵歌唱，赞美我救赎主，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱，赞美我救赎主。 你真伟大，何等
kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. 让一切的荣耀都归于给我们的神。 Jemaat saya persilakan untuk duduk. 会中请坐。 Saudara, masa Advent juga tidak terlepas dari satu hal yang sangat penting, yaitu proses introspeksi dan pertobatan kita. 弟兄姐妹们，安息周离不开一件非常重要的事情，就是检查我们的心和悔改的过程。 Karena kita tahu bahwa kedatangan dan keselamatan dari Tuhan tersedia hanya bagi setiap manusia yang mau meresponi dan menyesal akan dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. 我们知道上帝的降临和拯救对于每个在他面前悔改的人。 Dalam momen ini saudara, mari kita tunduk kepala, kita mengambil kesempatan di hadapan Tuhan untuk sekali lagi mengintrospeksi diri kita dan sungguh-sungguh menyesali segala dosa dan kita bertobat dari hadapan Tuhan. 在这个时候，我们一起低头，抓住机会，在上帝的面前，再一次我们要检查我们的自己，真正后悔所有的罪过，并悔改我们所有的过犯。 Kita sama-sama akan berdoa. 我们进入祷告。 Mari saudara dengan merendahkan hati kita, merendahkan seluruh diri kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, pada saat pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui segala sesuatu, Engkau mengetahui setiap jalan kehidupan kami. Engkau mengetahui pikiran kami, Engkau melihat hati kami Tuhan. Bagaimana yang telah kami putuskan, bagaimana ketika kami melakukan sesuatu di hadapan Tuhan dan Engkau mengetahuinya. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun, kami datang dengan rendah hati Tuhan. Kami datang ya Tuhan mengakui setiap kesalahan kami, setiap dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap pikiran kami yang melawan Tuhan, setiap keputusan-keputusan kami yang melawan firman Tuhan, setiap perbuatan-perbuatan kami ya Tuhan yang melawan Engkau ya Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu dan kami mohon ampun ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan hati kami adalah hati yang selalu mau bertobat Tuhan. Hati yang selalu mau terus dipersiapkan Tuhan. Untuk terus menyambut kedatangan Tuhan. Memperingati kembali ya Tuhan. Memperingati kelahiran Tuhan. Mengingat kembali apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun dan mohon kiranya Tuhan yang terus menolong kami. Menguduskan kami, terus memproses kami ya Tuhan. Sehingga semakin hari karakter kami boleh terus semakin diubahkan. Seturut dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, sama-sama kita dengarkan berita anugerah ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。 Saudara, pengampunan Tuhan telah menjadikan kita manusia yang baru, mengubah status kita dari seteru Allah menjadi diperdamaikan dengan Allah. 弟兄姐妹们，神的饶恕让我们成为新造的人，改变我们的地位，从仇敌人成为得与神和好的人。 Biarlah anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh dapat kita responi dengan baik, yaitu dengan senantiasa kita hidup tidak lagi mengecewakan Tuhan kita. 让我们能够回应神给我们的恩典和美好，我们要继续努力的活下去，不要让神失望。 Kita naikkan pujian ini saudara sebagai respon kita atas kemurahan dan pengampunan yang Tuhan selalu sediakan bagi kita.
来吧，我们一起唱这首诗歌。我们要回应神给我们的恩典和饶恕。 Ini sebagai respon kita yang mau mengatakan ke Tuhan, aku mau serupa dengan Engkau setiap saat. Mari kita naikkan pujian ini. Ku mau serupamu, Yesus yang mulia. Inilah doa dan harapan. Ku mau sampaikan kekayaanku untuk dapatkan Yesus Kristus. Yesus ku rindu serupa Engkau. Yesus yang mulia serupa Engkau. Serupa setiamu, serupa manismu. Dalam hatiku serupakan Kau. 主我愿像你那样的温柔，宽恕又怜悯，仁爱扬善。就那苦难的，免那灰心的，全交犯罪人不能看。主我愿像你，主我愿像你，荣耀的救主像你模样，像你的甘甜，像你的见证，在我的中心和你心相。 Mari saudara, bait ketiga kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia. 第三节我们一起用印尼文来 Ku mau 唱。 serupamu. Ku mau serupamu yang panjang sabar dan rendah hati tiada cemar. Sabar menanggung aniaya siksa untuk selamatkan manusia. Yesus ku rindu serupa Engkau. Yesus yang mulia serupa Engkau. Serupa setiamu, serupa manismu. Dalam hatiku rupakan Kau. Serupa setiamu. Serupa setiamu, serupa manismu. Dalam hatiku rupakan Kau. Saudara, berikut kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kita akan baca satu ayat dari Yesaya 9 ayat 6. 接下来我们要一起读经，今天的经文是从以赛亚书第9章第6节。 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 一有一婴孩为我们而生，有一字赐给我们，政权必担在他的前头上。他名称为奇妙、知识、全能的神、永在的父、和平的君。 Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. 读经就到此为止。 Saudara, Advent juga dimaknai secara eskatologis, yaitu di mana masa hidup kita saat ini merupakan rangkaian persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. 弟兄姐妹们，降临用细数的方式解释，我们现在的生活是以喜乐，准备迎接主第二次的降临。 Biarlah sebagai umat percaya hal ini menyadarkan kita untuk senantiasa hidup berkenan dan penuh pengharapan sambil kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali di zaman akhir ini. 让我们成为信徒这件事，提醒我们要努力的生活，讨神喜悦，充满希望，等待主耶稣在末后的降临。 Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian, yaitu pujian yang menolong kita untuk terus hidup sebagai umat percaya yang telah ditebus Tuhan. 弟兄姐妹们，让我们还没有听神的话语的时候，现在我们一起来唱一首诗歌。这首诗歌再一次帮助我们要努力的活，作为被上帝救赎的信徒。 Yaitu hidup sebagai hamba yang taat dan setia sampai Tuhan Yesus Sang Raja Damai datang kedua kalinya sampai selama-lamanya. 就是说，要生活成为一个负忠和忠实的仆人，直到永恒的和平之主耶稣第二次降临，直到永永远远。 Mari saudara kita naikkan pujian ini sebagai komitmen kita. Ku tak membawa
aku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari bersama Mandarin. Tang wo kong zo so,生命人世间并没带来任何东西。当我已沉睡，归回天家时，也没带走任何的财富。这是我仅有的一颗谦卑的心，对阿爸父充满着尊敬和忠诚，无论何时何处都在这敬拜的心，在你名字聆听始终直到永远。 Inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran sampai selamanya. 弟兄姊妹们，大家平安。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们感谢神带领我们进入了第二的待降节。 Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan sudah pimpin kita dalam masa Advent yang kedua. 那我们也感谢神，今天也是12月的第一个主日。 Kita juga bersyukur pada Tuhan, hari ini juga merupakan minggu pertama daripada bulan 我们 Desember. 虽然过的日子不是很好过， Sekalipun hari-hari yang kita lewati itu tidak mudah, 但是我们感谢我们的神，他与我们同在。 tapi kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. 不容易过，但是还是过了。 Tidak gampang untuk dilalui, tetapi kita juga sudah melaluinya. 今天在12月的第一个主日，我们要思想一个题目，就是和平之君的到来。 Dan hari ini dalam minggu pertama bulan Desember, kita akan menurunkan satu tema, yaitu datangnya Raja Damai. 那弟兄姊妹们，我们会从以赛亚书第11章第1节到第16节，我们来看这个和平之君的到来。 Dan kita akan dari kitab Yesaya pasal ke-11 ayat pertama sampai ke-16. Kita akan lihat datangnya Raja Damai. 那弟兄姊妹们，我们常常在读这个以赛亚书11章的时候，我们常常会把这一章的经文看成是一个预言。 Saudara, kita seringkali membaca kitab Yesaya pasal 11 itu, kita menganggap itu sebagai satu nubuat. 那事实上，这一章的经文所说的，至少有9件事我们必须要注意。 Dan kenyataannya dalam pasal ini, saudara, ada 9 hal yang harus kita 那 perhatikan. 这些事的发生，这些事所发生的时间呢，它的差距非常的大。 Dan peristiwa ini terjadi dan waktu terjadinya juga waktunya rentang yang luas. 那而且呢，也不依照时间的次序来记载这一章的经文。 Dan juga tidak tercatat menurut urutan terjadinya peristiwa itu. 有人就这样说， Ada orang yang mengatakan 他说 demikian. 我们看先知的预言，就好像远远的看一连串的山峰。 Maka kita melihat itu nubuat daripada Nabi itu seperti melihat satu gunung dari tempat yang jauh. 那弟兄姊妹们，两座山似乎是靠在一起， Kedua gunung seperti menyatu.
因为我们是从远处来看， karena kita melihat dari tempat yang 但是 jauh. 等到我们走到近处的时候， Tapi waktu kita berjalan mendekat, 我们就发现我们要从这个山头到另外一个山头的时候， maka kita menyadari kita mau dari gunung ini ke gunung yang satu lagi. 原来还需要好几天的一个路程， Rupanya masih membutuhkan perjalanan beberapa hari. 甚至于这两座山究竟是哪一座是在前面，我们也看不清楚。 Dan bahkan kedua gunung itu, mana yang di depan itu kita tidak melihat dengan jelas. 为什么呢？因为我们是站在很远的地方来瞭望这两座山， Dan mengapa? Karena kita dari tempat yang jauh kita menoleh melihat gunung itu. 那看一眼又好像我们看天上的星星， Dan melihat nubuat seperti kita melihat bintang di langit. 我们会把几颗星看成一个星座。 Maka berapa bintang itu kita melihat seperti satu bintang. 其实每一颗星相差的这个距离非常非常的远， Sebenarnya setiap bintang jaraknya itu adalah sangat-sangat 就 jauh. 算我们用一辈子坐飞机，也没有办法从一颗星到达另外一颗星。 Maka sekalipun kita naik pesawat seumur hidup kita tidak bisa dari satu bintang mencapai ke bintang yang 所以 lain. 弟兄姊妹们，当我们看以赛亚书11章的时候， Maka saudara, waktu kita membaca kitab Yesaya pasal 我们要处 ke-11 理这一段经文的时候， dan waktu kita mau membereskan 我们 perikop 必须 ini, 要先搞清楚它究竟说的是那一块， maka kita harus membereskan sebetulnya poin bagaimana yang dia 它究 bicarakan. 竟所说的那个9件事里面的哪一件事？ Ke-9 peristiwa yang dia maksudkan itu adalah peristiwa yang 那 mana. 弟兄姊妹们，我们简单来说，整章11章可以分成9段来看。 Saudara, dengan sederhana kita katakan seluruh pasal 11 itu kita bisa membagi menjadi 9弟兄姊 bagian. 妹们，先知看神未来的工作，至少有9个拼图，9个 puzzle。 Saudara, Nabi melihat bahwa pekerjaan Tuhan yang akan datang itu minimal itu ada 9 parcel. 那当我们把这9块拼图拼在一起的时候， Dan waktu 9 pasal itu kita satukan, 那一幅完整的图画就会出现在我们每一个人的眼前。 maka satu gambaran yang utuh itu akan muncul di depan mata 那 kita. 弟兄姊妹们，我们从以赛亚书11章第1节到第3节的上半节来看， Saudara, kita dari kitab Yesaya pasal 11 ayat pertama sampai ketiga bagian A kita melihatnya. 那以赛亚11章第1节到第3节的上半节，它是讲到第一块拼图，就是讲到耶稣第一次降临。 Dan Yesaya pasal 11 ayat pertama sampai ketiga ada itu bicara tentang pasal yang pertama, yaitu bicara tentang kedatangan Yesus yang 那 pertama. 我们一起来看以赛亚书第11章第1节、第2节、第3节的上半节。 Kita bersama lihat Yesaya pasal 11 ayat pertama, kedua dan ketiga A. 从野溪的根，用野溪的树干必生出一根嫩芽，从它的根而出的枝条必结果子。 Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. 那第2节说，耶和华的灵必停留在他的身上，就是智慧的灵和聪明的灵、谋略的灵和能力的灵、知识的灵和敬畏耶和华的灵。 Ayat kedua mengatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. 第3节的上半节，他必以敬畏耶和华为乐。 Ayat 3a, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. 那弟兄姐妹们，这是耶稣第一次降临， Saudara, ini adalah Yesus Kristus datang pertama 这是 kali. 讲到耶稣基督的降 Ini 生。 berbicara tentang kelahiran Tuhan 那第 Yesus. 2方面，我们会从第3节的下半节到第5节来看第2个拼图。 Dan bagian kedua kita melihat dari 3a sampai ayat yang kelima itu parcel yang kedua. 那这个第2个拼图是讲到耶稣第2次再 Dan 来。 pasal kedua bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua 我们 kali. 将从下半节开始来看。 Kita lihat dari 3b. 那他不凭着眼睛所见的施行审判，也不凭着耳朵所听的断定是非。 Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. 第4节说，却要以公义审判贫穷人，以正直判断地上的困苦人，以口中的杖击打世界，以嘴里的气杀死恶人。 Ayat keempat, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya.
ia akan membunuh orang fasik. 第5节说，公义必做他腰间的带子，信实必做他血下的带子。 Ayat kelima, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. 亲爱的弟兄姊妹们，这里有一句话说，耶稣以嘴里的气杀死2人。 Saudara, di sini ada satu kalimat dikatakan bahwa dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. 那这一句话到底是重点在哪里呢？ Dan kalimat ini poinnya itu ada di 我 mana? 们可以从帖撒罗尼迦前书第5章第3节所说的话，我们可以了解的比较清楚。 Dan kita bisa dari 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat yang ketiga kita bisa mengerti hal ini. 在帖撒罗尼迦前书第5章第3节有这样的记载：人正在说平安稳妥的时候，毁灭性的灾祸就突然临到他们，好像生产的痛苦临到怀胎的妇人一样，他们绝不能逃脱。 Dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat yang ketiga berkata demikian, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. 那弟兄姊妹们，没有一个人可以逃脱上帝的审判。 Saudara, tidak ada seorang pun bisa terluput daripada 那是 penghakiman 讲到耶 Tuhan. 稣第2次再来的时候。 Tapi berbicara tentang kedatangan Yesus kembali. 那弟兄姊妹们，都是我们比较刚才第1节到第3节的上半节，讲到耶稣第1次降临。 Saudara, waktu kita bandingkan dalam ayat pertama sampai ketiga bicara tentang kedatangan Yesus yang 那 pertama. 比上一段到这个下一段，主耶稣再来，至少有2000多年的这个时间 Dan 了。 bagian pertama dibandingkan bagian kedua itu minimal itu punya sejarah 2000 tahun 因 lebih. 为那个时候以赛亚应许的时候，大概是主前700年。 Karena pada waktu itu Yesaya menubuatkan kira-kira 700 tahun sebelum 那 Masehi. 过后呢，主700年过后，主耶稣就降生了。 Maka 700 tahun kemudian Yesus Kristus lahir. 那么我们以今天的角度来看，主耶稣降生已经2000年了。 Maka kita dari sudut pandang sekarang itu Tuhan Yesus sudah lahir 2000 所以 tahun. 整个的预言，耶稣基督第2次再来，一直到今天来看的话，有2000多年的历史 Maka 了。 sudut nubuat itu dari hari ini kita melihat itu ada 2000 tahun lebih 那弟兄姊妹 sejarahnya. 们，2块的拼图若是拼在一起，那个时间的差距有2000多年呢。 Sudah kedua pasal itu kalau kita satukan maka jarak waktunya itu ada 2000 tahun lebih. 我们再看第6节到第9节 Kita，perhatikan ayat ke-6 dan 那 ke-9. 第6节到第9节是第3块的拼图。 Ayat ke-6 sampai ke-9 adalah pasal yang ketiga. 那第6节到第9节是讲到万物能够和睦同居在一起。 Maka ayat ke-6 sampai ke-9 bicara tentang bahwa segala makhluk mereka bisa rukun hidup bersama. 那弟兄姊妹们，这一章的这一段的经文是讲到万物和睦同居。 Dan Bapak ini kebicarakan bahwa segala makhluk mereka bisa hidup dengan rukun 当讲 bersama. 到万物都能够和睦同居的话，我们大概就会想起，这个就是在新天新地的时候发 Maka 生的。 waktu bicara bahwa setiap umat bisa hidup dengan rukun bersama-sama, pas itu terjadi dalam langit dan bumi yang baru. 那弟兄姊妹们在列国围攻耶路撒冷的时候， Saudara, ketika segala bangsa menyerang akan 耶 Yerusalem, 稣骑着白马从天上而来， maka Yesus menaiki kuda putih, dia datang dari 撒 surga. 旦就出来。 Maka setan muncul. 但是主把他抓住以后丢在火湖底边去了。 Tetapi Tuhan menangkapnya kemudian dibuang ke dalam lautan api. 那弟兄姊妹们，换言之，耶稣第2次再来的时候， Saudara, dengan perkataan lain bahwa ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, 那弟兄姊妹们当中之间会发生很多不同的事情。 maka di antaranya itu di tengah-tengah itu ada banyak peristiwa yang akan 那这 terjadi. 些的过程，这些不同的事情不断的发生了以后，才会有新天新地的到来。 Dan proses terjadi bermacam-macam hal terjadi, maka kemudian baru datangnya lah langit dan bumi yang baru. 那弟兄姊妹们，我们就会问，到底我们要等多久？ Saudara, mungkin kita akan bertanya, kita akan menanti seberapa 那 lama? 弟兄姊妹们很肯定的回答大家说，我们都不知道。 Sudah pasti kita katakan bahwa kita semua tidak tahu. 那不过有一件事我们非常确定的， Tetapi ada satu hal yang kita sangat pasti, 那就是记载在帖撒罗尼迦前书第5章第4到第5节。 yaitu terdapat 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat ke-4
dan kelima. 我念给大家听。 Saya akan bacakan bagi 但是 saudara. 弟兄们，你们不在黑暗里，以至于那日子会临到你们像贼来到一样。你们都是光明之子，百洲之子。我们不是属于黑夜的，也不是属于黑暗的。 Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 那弟兄姊妹们，若是我们对比以赛亚书11章第6节的话， So kalau kita bandingkan dengan kitab Yesaya pasal 11 ayat yang ke-6. 豺狼必与绵羊同住，豹的日子与山羊。 豹子要与山羊同卧，山羊光同卧；牛犊、幼狮和肥畜必同群。小孩子要牵引他们，要牵引他们。 Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. 那弟兄姊妹们，当我们看见这个图画的时候， Saudara, waktu kita melihat gambaran ini, 我们发现，这个图画好像当年的伊甸园这个样子。 maka kita lihat gambaran seperti Taman Eden pada 那 zaman 弟兄姊 itu. 妹们，这个就是新天新地的光景。 Saudara, itulah kondisi keadaan pada langit dan bumi yang 我想， baru. 好像在我们有生之年，好像不可能我们会看到。 Saya rasa dalam semasa hidup kita sepertinya kita tidak mungkin bisa 那既然我 melihatnya. 们不能看到，可能有一些人会这样想，这个跟我完全没有关系。 Dalam kalau kita tidak bisa melihatnya, mungkin ada sekelompok orang bisa berpikir ini tidak ada hubungan dengan saya. 但是弟兄姊妹们，我们千万一定要记得， Tetapi sudah kita harus mengingatnya. 天国是从一个点 Kerajaan Allah itu dari satu titik 到另外一个面。 sampai pada satu bidang. 那弟兄姊妹一直到全部能够完全 Sudah 显现， sampai semua itu bisa diwujudkan. 就好像历世历代的人也会偏执神的国的某一个状况。 Dan seperti orang pada sepanjang zaman itu, mereka bisa mengira-kira bagaimana keadaan kerajaan 旧约 Allah. 时代的人，我们能够经历天国的那个光景， Dan orang dalam perjanjian lama itu mereka bisa mengalami akan keadaan 我们 kerajaan 能够 Allah. 经历神国度的那个状况。 Dan kita bisa mengalami akan situasi keadaan kerajaan Allah. 新约时代的人也是这个样子。 Orang dalam perjanjian baru juga sama 那么， demikian. 在我们现今的恩典时代的人，也照样可以经历所谓天国的状 Dan 况。 kita pada zaman ini ada zaman anugerah, kita juga sama bisa mengalami akan keadaan 那 pada 弟兄姊 kerajaan 妹们， Allah. 我用一个例子来做比方，大家就明白了。 Kalau saya ambil satu contoh sebagai pemahaman, maka kita bisa mengertinya. 我们看但以理在狮子坑里的那个景况， Dan kita melihat kondisi Dani dalam gua singa. 他说天国就好像进到狮子坑里 Dia 边， berkata bahwa kerajaan Allah seperti masuk ke dalam gua singa. 那个时候 Waktu itu, 狮子就好像不想吃东西一样。 maka singa seperti tidak kepengen makan 那 sesuatu. 弟兄姊妹们，你有没有看过这样的一个图画？ Sudah adakah kita pernah melihat gambaran yang 若是你 demikian? 说狮子好像不想吃东西一样，你试试看，你试试到动物园去，你站在狮子的面前，一下子就给它吞掉了。 Dan kalau kau mengatakan bahwa singa seperti tidak kepengen makan apa-apa, maka kau coba pergi ke kebun binatang, engkau di depan singa itu dan langsung akan 那弟兄姊 ditelannya. 妹们，但是在新天新地的时候， Sudah tetap dalam langit dan bumi yang baru. 狮子吃人的情况完全不在了。 Maka keadaan di mana singa menelan manusia, menerkam manusia sudah tidak ada 但以 lagi. 理的时代，这个新天新地还没有到来， Dan pada zaman Daniel, langit dan bumi baru belum tiba. 但是但以理可以经历新天新地的其中的一点。 Tetapi Daniel bisa mengalami salah satu poin di dalam langit dan bumi yang baru. 他被丢在狮子坑里边， Dan dia dibuang dalam gua singa. 狮子可以跟他做朋友， Dan singa bisa bersahabat dengan 狮 dia. 子不想吃他。 Dan singa tidak mau 弟兄姊妹 menerkam 们，这 dia. 个就是新天新地的其中的一点。 Sudah adalah salah satu poin dalam langit dan bumi yang 你 baru. 不要说跟我完全没有关系。 Janganlah kau mengatakan tidak ada hubungannya dengan 换句话 saya. 说，
Dengan perkataan 当一 lain, 里不用等到耶稣基督再来新天新地的时候，才能够经历到这一幕。 maka Daniel tidak perlu untuk menunggu sampai Kristus datang kembali. Dia baru bisa mengalami satu keadaan di mana langit dan bumi 既 yang 然 baru. 是这个样子，所以我们每一个人也有可能摸到其中一个小小的部分。 Dan kalau demikian maka setiap kita juga ada kemungkinan untuk menyentuh salah satu bagian yang kecil 就 itu. 是将来的新天新地的其中的一个小部分，我们也能够摸到，甚至于我们能够经历到。 Yaitu satu bagian daripada langit dan bumi yang baru, kita bisa menyentuhnya dan bahkan kita bisa mengalaminya. 亲爱的弟兄姊妹们，在我们的人生生活里边，我们也常常会体会， Saudara, dalam kehidupan kita, kita juga bisa merasakan 当我们面对最艰难的日子， waktu kita menghadapi hari-hari yang 每 paling 一个 sulit, 人都慌张的时 maka 候， setiap orang menjadi panik. 但是突然间神的同在， Tetapi mendadak akan 让我们的 penyertaan 内心 Tuhan 非常平静安稳。 membuat hati kita begitu tenang dan aman. 弟兄姊妹们，这个是一个天国的状况啊 Saudara,！itu adalah situasi kondisi langit yang baru. 那我们就在处在这样的一个情况里边，我们摸到了那个一个点。 Maka kita dalam situasi demikian kita sudah pegang akan poin itu. 那弟兄姊妹们，以赛亚书11章第7节在告诉我们 Surah， kitab Yesaya pasal 11 ayat ke-7 kembali berkata Ni kepada ting kita, hao. engkau dengar 他说：“ baik-baik. 牛必与母熊一同吃食，牛犊必与小熊一起躺卧，狮子就像牛一样吃草。” Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. 那弟兄姊妹们，你有没有听过狮子吃草的？ Sudah pernahkah engkau mendengar bahwa singa itu makan rumput? 你没有听过， Engkau tidak pernah mendengarnya. 狮子一定要吃肉的。 Dan singa itu pasti harus makan daging. 那弟兄姊妹们，但是你有没有想到， Sudah pernah tidak engkau terpikir 在挪亚洪水之前， sebelum akan air ban Nabi Nuh, 狮子的确是吃草的。 sungguh singa itu adalah makan rumput jerami. 那弟兄姊妹们，因为一开始神创造万物的时候， Karena begitu ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, 上帝就赐给每一个。就把青草赐给每一个野兽做他们的食物。 maka Tuhan memberikan rumput jerami menjadi makanan bagi setiap makhluk. 那弟兄姊妹们， Saudara, 新天新地里边， dalam langit dan bumi yang baru, 神正在把大地，听好，新天新地里边，神正在把大地恢复到挪亚之前的光景。 dalam langit dan bumi yang baru, Tuhan kembali akan memulihkan kembali dalam kondisi sebelum daripada zaman Nabi Nuh. 那弟兄姊妹们，我们感谢神。 Saudara, kita bersyukur kepada 我们再 Tuhan. 看以赛亚书11章第8节， Kita perhatikan Yesaya pasal 11 ayat yang 圣经说：“ ke-8. 吃奶的婴孩必在亏舍的洞口玩耍，断奶的孩子必放他的手在渡舍的血中。” Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. 这里说断奶的孩子把他的手放在渡舍的血上，就是他的洞口，但是渡舍没有咬他。 Dikatakan anak yang menyusu akan bermain dengan liang ular tedung, dicucuk tangannya di mulutnya ular, tapi ular tidak menelannya. 那弟兄姊妹们，当我们看这一节经文的时 Sudah 候， waktu kita perhatikan ayat ini, 给我的感觉是这样， memberikan saya perasaan demikian, 好像是在伊甸园的光景。 seperti satu kondisi di Taman Eden. 但是不要忘记哦， Tapi jangan lupa, 伊甸园是有人看守的， Taman Eden itu ada yang menjaganya, 蛇是不能进去的。 bahwa ular itu tidak bisa masuk. 但是现在蛇可以进出伊甸 Tetapi 园。 sekarang ular itu bisa keluar masuk Taman Eden. 可见的这里不是说伊甸园， Maka ini menunjukkan ini bukan membicarakan tentang Taman Eden, 而是整个的大地都变成好像伊甸园这 tetapi 个样 seluruh 子。 bumi itu sudah berubah seperti Taman Eden itu. 人与万物能够和睦同居在一起 Maka。manusia bisa hidup rukun dengan segala makhluk.
弟兄姊妹们，这是第3个拼图。 Saudara, itu ada pasal yang 从 ketiga. 第3个拼图里边， Dari pasal yang ketiga ini, 我们可以看到 dan kita bisa melihat 新天新地，所有的万物都能够住在一起， dan langit baru dan bumi baru semua makhluk bisa tinggal 再 bersama-sama 没有其他的纷争。 dan tidak ada lagi satu 弟兄姊妹们， pertentangan. Saudara sekalian, 你说这个跟我有什么关系？ kau mengatakan ini apa hubungan dengan 我告诉 saya? 你很有关系。 Saya berkata pada saudara ada 你可 sangat 以在 hubungannya. 新生命的里边触摸到其中的一个小点， Dan engkau bisa dalam hidup yang baru itu memegang satu poin yang kecil, 就是耶稣给你我们的每一个人信耶稣的人的平安。 yaitu satu damai yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya pada Dia. 第4个拼图， Dan pasal yang keempat, 弟兄姊妹们，圣经说外邦人都要归主。 Alkitab mengatakan bahwa segala bangsa akan berbalik 我 kepada 们可以 Tuhan. 从第10节里面看到， Kita bisa dari ayat ke-10 kita 圣 melihatnya. 经说到那日，耶西的根必树立起来，做万族的起直，列国的人必寻求他，他安息之所必大有荣耀。 Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. 弟兄姊妹们，第10节的到那日跟第11节的到那日，究竟是不是同一个日子呢？ Surah ayat 10 maka pada waktu itu, dan ayat 11 dikatakan pada waktu itu adalah waktu yang sama. 不是的， Bukan. 原来这是全然不同的2个天。 Rupanya itu adalah dua langit dan bumi yang beda. 第10节所说的， Yang ayat 10 katakan 到 itu, 那日外邦人必寻求耶和华神。 maka pada waktu itu bangsa-bangsa akan mencari Tuhan. 那弟兄姊妹们， Saudara, 那个外邦人寻求神到底是什么情况呢？ dan suku-suku bangsa itu mereka mencari Tuhan sepertinya keadaan yang bagaimana. 到底是怎么样的光景呢？ Itu adalah situasi yang bagaimana. 这个可以从彼得传福音给哥尼流一家人的事情可以看到。 Ini bisa kita lihat daripada peristiwa ketika Petrus mengabarkan ini kepada sekeluarga 哥尼流 Cornelius 他们一家人全家信主， dan mereka sekeluarga percaya pada 他 Tuhan 们都是外邦人， dan mereka adalah suku-suku bangsa lain. 但是圣灵降临在他们的身上， Tetapi ketika Roh Kudus datang pada mereka, 然后外邦人全家归主。 maka kemudian bangsa-bangsa asing itu mereka sekeluarga percaya pada Tuhan. 弟兄姊妹们，到那的外邦人寻求主，就在使徒行传里面开始展开了。 So, maka pada waktu itu bangsa-bangsa itu mereka mencari Tuhan, dimulai berkembang pada kisah para rasul. 那弟兄姊妹们，一直到我们今天这一代的时代， Sampai pada hari kita pada zaman ini, 除了犹太人之外， selain orang Yahudi, 所有的信徒都是外邦信徒， maka semua orang yang percaya itu adalah bangsa-bangsa asing, 包括我们在内。 termasuk kita di dalamnya. 但是我们因为圣灵降临在我们身上，引导我们，让我们能够认识这 Tapi 位主。 karena Roh Kudus ada pada kita, menuntun kita supaya kita boleh mengenal Tuhan ini. 在什么时候展开呢？ Saat kapan itu 就是在 berkembang? 使徒行传的时代里面展开， Yaitu terkembang pada zaman kisah para 一直 rasul. 到我们今天这一代的日子。 Sampai pada hari ini, pada zaman ini. 第5个拼图， Dan pasal yang kelima, 以色列人也要归回。 dan bangsa Israel mereka juga akan berbalik. 这个记载在第11节到第12节。 Ini tercatat dalam ayat ke-11 dan 12. 到那日，主必再用自己的手赎回他的子民中的移民，就是从亚述、埃及、巴特罗、古斯、以兰、示拿和哈马以及众海岛所生下的。 Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Siniar, di Hamat dan di pulau-pulau di laut. 第12节说，他必向列国树立起制，召集以色列被掳去的人，又从地的四方聚集分散了的犹大人。 Ayat 12, ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi.
弟兄姊妹们， Saudara, 刚才我跟大家说过了， tadi saya sudah berkata pada 新 saudara, 天新地是跟我们很有关系。 langit dan bumi yang baru sangat berkaitan 有的 dengan 人 kita. 可以站到那个一点， Dan ada yang bisa berdiri dalam poin itu. 过后呢有一面， Kemudian ada satu bidang. 接下来就完全整全的显现。 Dan selanjutnya itu dinyatakan dengan sepenuhnya. 第11节，到那日，主必二次伸手追回自己的百姓所生下的。 Ayat ke-11, pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umat yang tertinggal. 把他们召集回来。 Dan mereka dikumpulkan kembali. 弟兄姊妹们， Saudara, 这个预言已经包含了很多很多的事情， dan membuat ini sudah tercakup banyak peristiwa. 包括南北两国，他们分裂以后将会面对灭亡。 Dan termasuk bahwa kerajaan utara dan selatan mereka sudah menghadapi satu kebinasaan. 我们知道以色列在主前722年就亡国了。 Dan kita tahu bahwa Israel pada tahun 722 sebelum Masehi mereka menjadi 我 musnah. 们也知道南国犹大也在主前586亡国了。 Dan kita juga kerajaan selatan itu Yehuda pada tahun 586 tahun sebelum Masehi juga menjadi musnah. 那弟兄们，然后以色列人就在万民中被抛来抛去， Dan kemudian bangsa Israel mereka tercerai di segala bangsa. 他们流浪了几千年以后 Dan setelah， 以 mereka 色列开始复国。 Dan setelah mereka berkelana selama ribuan tahun, maka kerajaan Israel kembali 那 dipulihkan. 弟兄姊妹们，以色列什么时候复活？ Saat kapan bahwa kerajaan Israel 就是在 dipulihkan? 1948年的时候 Yaitu，pada tahun 1948. 犹太人复活了。 Orang Yahudi merdeka 弟 kembali. 兄姊妹们，到那日，主第二次伸手要救回自己百姓中所以剩的。 Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya. 那弟兄姊妹们，这个情况已经逐步的不断的应验。 Setelah kondisi ini selangkah demi selangkah sudah digenapi. 那这件事又和哥尼流全家贵族有2个不同的场景。 Dan hal ini dengan kondisi keluarga boleh percaya pada Tuhan ada dua kondisi. 外邦人要不断的归入主， Bahwa orang-orang jenderal itu mereka akan kembali percaya 以 pada 色列 Tuhan. 贤民要回归自己的 Dan 国家。 umat Israel mereka akan kembali 那弟兄姊妹 kepada 们 negara mereka. 这些都是在进行式的这个情况里面不断的进行。 Saudara, ini sedang berlangsung secara progresif. 那弟兄姊妹们， Saudara 这 sekalian, 是第5个拼图， ini adalah pasal yang kelima. 第6个拼图 Pasal yang keenam, 就是以色列和睦同居。 yaitu Israel mereka hidup dengan rukun. 我们可以看第13节， Kita bisa perhatikan ayat ke-13. 以法莲的嫉妒必消除，那地势犹大的必被剪除。以法莲不再嫉妒犹大，犹大也必不再敌视以法莲。 Kecemburuan Efraim akan berlalu dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. 亲爱的弟兄姊妹们， Saudara yang terkasih, 这是第6个场景，第6个拼图 ini，ada kondisi keadaan pasal yang keenam. 讲到以色列人要和睦相处在一起。 Berbicara bahwa bangsa Israel mereka akan hidup dengan rukun. 以色列人自己要和睦同居。 Dan bangsa Israel mereka sendiri akan hidup dengan rukun. 弟兄姊妹们， Saudara, 我们都知道，虽然今天以色列已经复国了， dan kita tahu sekalipun hari ini Israel sudah merdeka. 但是你知道吗？他们内部还不能和睦。 Tapi tahukah saudara mereka secara internal mereka belum bisa hidup dengan 若是 rukun. 要达到这个能够完全和睦同居的话，他们必须要经过另外一个更漫长的日子。 Dan kalau mereka mencari satu kehidupan yang hidup rukun bersama, maka mereka harus mengalami satu waktu yang jauh lebih 他们 panjang 还 lagi. 有一个很漫长的路还要走。 Mereka masih ada satu perjalanan panjang yang harus 弟兄 dijalani. 姊妹们，所以这个拼图里面是讲到另外一个情况， Maka pasal ini bicara tentang satu kondisi yang lain lagi. 是讲到另外一个未来， Bicara tentang akan masa depan yang akan 另 datang 外一 lagi. 个确面。 Satu keadaan yang akan datang 所以 lagi. 我们等待这个第6个拼图必定被拼上了。 Maka kita menunggu bahwa pasal ke-6 itu pasti akan 为 dilengkapi. 什么？ Mengapa? 因为耶稣降生是把和平和睦带进
这个世界。 Karena Yesus dia lahir itu, dia membawa damai dan aman kepada dunia ini. 第7个拼图 Dan parsel yang ketujuh, 要征服所有的仇敌。 maka dia akan menaklukkan segala musuhnya. 那弟兄姊妹们，我们可以从第14节看到， Sudah kita bisa dari ayat ke-14 kita 他 melihatnya. 们要向西非，还有铺在非利士人的山路上，一起掳掠东方人。他们必把手伸到以东和摩亚之上，亚门人必顺服他们。 Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amun akan patuh kepada mereka. 弟兄姊妹们，这里说他们可以制服他们的仇敌。 Di sini dikatakan bahwa mereka bisa menaklukkan musuh-musuh mereka. 以色列复国史所发生的几次战争， Maka sebelum bangsa Israel mereka merdeka, berapa peperangan yang terjadi? 以色列复国以后， Maka setelah bangsa Israel mereka merdeka, 弟兄姊妹们，接下来几次的很大的战争， maka selanjutnya ada berapa kali peperangan yang besar? 我问大家， Saya bertanya pada saudara, 他是失败还是得胜？ dia gagal atau menang? 他是得胜了， Dia menang. 所以他要征服所有的仇敌。 Maka dia mau menaklukkan segala 这 musuhnya. 是先知的预言。 Itu adalah nubuat daripada 当以 Nabi. 色列能够征服所有的仇敌， Dan waktu Israel bisa 所 menaklukkan segala 有的 musuhnya, 外邦国家都能够跟以色列一样回归神的国度。 maka segala bangsa bisa seperti bangsa yang mereka kembali kepada kerajaan Allah. 那个时候，新天新地就建立起来。 Maka waktu itu langit dan bumi baru 弟兄 akan 姊妹们，这 terjadi. 里的预言好像有一些是已经应验， Saudara, nubuat ini seperti ada sebagian sudah digenapi, 但是还有一些还完全没有成就。 tetapi masih ada sebagian yang masih belum 我 terjadi. 刚才说了，是渐进式的，不断的一直在进行。 Saya tadi sudah mengatakan secara progresif terus digenapi. 虽然以色列打胜了很多次的仗 Dan， sekalipun Israel sudah menang berapa kali peperangan, 但是一直到今天，列国还是不断的攻击耶路撒冷。 tetapi sampai pada hari ini bangsa-bangsa lain terus menyerang Yerusalem. 弟兄姊妹们，我们可以这样说： So, kita bisa mengatakan 以 demikian. 色列曾经制服仇敌， Dan Israel dia pernah menaklukkan musuh-musuhnya, 但是没有完全的制服。 tetapi dia tidak menaklukkan 他 sepenuhnya. 们与列国之间的战争仍旧是一个进行式。 Dan peperangan mereka dengan bangsa-bangsa lain sedang di dalam progresif terjadi. 所以我们求主提醒我们， Maka kita minta Tuhan 总 ingatkan 有一天 kita. 以色列能够照着神的预言、先知的预言制服列国。 Dan satu hari kelak pasti sesuai dengan nubuat daripada Nabi bahwa bangsa saya akan menaklukkan segala bangsa. 第8个拼图 Parsel yang ke-8, 就是在第15节， yaitu yang ayat ke-15. 耶和华必使埃及的海湾干固，也要用热风在大河之上挥手，他要击打它，使它分成7道支流，使人走过去也不会把血弄湿。 Tuhan akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafasnya yang menghanguskan serta mengancungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memungkulnya pecah menjadi 7 batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. 那弟兄姊妹们， Saudara, 海水枯干是为了让人的脚走过去不会弄湿他 dan 的脚。 air menjadi kering itu agar orang bisa jalan melaluinya supaya sepatunya kakinya tidak menjadi 现在 basah. 问题是谁要走过去呢？ Tetapi pertanyaan sekarang adalah siapa yang akan melaluinya? 坐飞机过去不就解决了吗？ Naik pesawat melaluinya bukankah sudah selesai? 弟兄姊妹们， Saudara, 圣经所说的不是这个， yang Alkitab katakan bukan ini. 原来这一句话是一个意表来的。 Rupakannya kalimat ini adalah satu lambang. 这里讲到以色列人过红海， Di sini dikatakan bahwa bangsa Israel melewati laut Teberau. 为什么以色列人会过红海 Dan？ mengapa bangsa Israel bisa melewati laut 是因 Teberau? 为神的大能施行拯救， Karena kuasa Tuhan melakukan 他 keselamatan. 们走过了以后，
Dan setelah mereka melaluinya, 整个红海的水又复流了。 maka seluruh laut terbelah itu menyatu kembali. 复流干嘛？ Dan menyatu kembali untuk apa? 就是把所有法老的军兵跟车马完全淹没掉、除灭掉。 Yaitu segala pasukan Firaun dan juga kereta mereka ditelankan, dihanguskan. 这显明，这是预表主耶稣基督上帝的拯救是完整的拯救。 Dan itu melambangkan bahwa keselamatan Tuhan Yesus adalah keselamatan yang sempurna. 弟兄姊妹们， Saudara, 因为有耶和华的拯救， karena ada keselamatan dari Allah 我们看 Yahweh, 整个的图画就好像非常的容易。 maka kita melihat seluruh gambaran itu seperti begitu gampang. 本来是一条红海， Tadinya itu satu sungai 突然间变成干的地 dan 方， mendadak menjadi tanah yang kering. 走过去的时候连脚也不会弄湿。 Dan setelah melewatinya kaki pun tidak menjadi basah. 弟兄姊妹们， Saudara, 我要跟大家强调一件事 saya，mau tekankan satu hal pada 这个 saudara. 就是耶和华神的救恩。 Itu adalah keselamatan dari Tuhan Allah 今 Yahweh. 天耶稣基督降生， Dan hari ini Tuhan Yesus 不单 lahir. 让我们跟神和好， Bukan hanya kita berdamai dengan 也 Tuhan. 把我们人与人之间的那个墙把它拆毁， Dan juga merobohkan tembok pemisah antara kita 让 dengan 我们能够 Tuhan. 跟别人、跟家人、跟其他的人和好。 Dan waktu kita bisa berdamai dengan anggota keluarga kita, dengan sesama 那 kita. 弟兄姊妹们， Saudara, 他也委托我们把这个和好的福音传给其他的 Dia 人， juga memberikan satu tanggung jawab supaya kita juga memberitakan damai 让 ini 我们 kepada 每一个 banyak 人 orang. 可以经历好像过红海，我们的脚不会弄湿 Sehingga 的 setiap 那个神迹。 kita bisa mengalami kita melewati sungai, melewati laut, tapi kasut kaki kita tidak menjadi 因为 basah. 这是耶和华所预备的救 Karena 恩。 itu keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. 第9个拼图 Dan pasal yang ke-9, 就是在第16节， yaitu di ayat yang ke-16. 为着神的以名，就是那些在亚述生下归回的，必有一条大路给他们归回，正如以色列人从埃及地上来的日子一样。 Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. 弟兄姊妹们，为主以胜的那个百姓， Saudara, bahwa umat yang sudah menang bagi Tuhan, 就是从亚述生下回来的。 yaitu mereka yang pudang, yang tertinggal di 上帝 Asyur. 会为他们开一条大道， Maka Tuhan akan membuka satu jalan yang 正 besar 如 bagi 当 mereka. 日以色列人从埃及地出来一样样的那个大道。 Maka sama seperti jalan yang besar sebagaimana bangsa Israel mereka keluar dari Mesir. 弟兄姊妹们，这个拼图里面讲到以色列全国的归回， Saudara, pasal bicara tentang kembalinya seluruh bangsa Israel. 那么讲到以色列归回这一章就是最后一节。 Maka di dalam ayat yang terakhir dalam pasal ini bicara tentang 那 kembalinya 这 bangsa 最后一 Israel. 节是紧接第15节， Maka itu berkaitan dengan ayat yang ke-15. 有人从埃及来， Ada orang datang dari 有 Mesir, 人从亚述来 ada，orang datang dari 一 Asyur. 起回到以色列。 Maka mereka pulang bersama-sama ke 埃及 Israel. 人、亚述人和以色列人将来要一同来敬拜耶和华 Orang 神。 Asyur, orang Israel, orang Mesir, nanti kelak mereka bersama-sama menyembah Tuhan Allah 弟 Yahweh. 兄姊妹们，这一段预言是2000年之后。 Saudara, nubuat ini adalah 2000 tahun kemudian. 今天我们看2000年之后，大概的情况会比较清楚一点点 Dan。setelah 2000 tahun kemudian hari ini kita melihat kondisi itu, mungkin kita melihat lebih jauh, lebih jelas. 但是我相信以赛亚当时他不是太清楚， Tetapi saya percaya Yesaya pada zaman itu dia tidak terlalu jelas. 他不是很清楚，所以他也不知道他自己在讲什么。 Dia bukan sangat jelas, dia juga tidak tahu dia sedang menubuatkan apa. 他乃是被圣灵感动， Tetapi dia digerakkan oleh Roh Kudus. 从不同的角度看到9个不同的场景，9个不同的这个拼图，然后把这些拼图写下来。 Dari sudut pandang berbeda, dengan keadaan kondisi yang berbeda itu, melihat 7 gambar itu, maka 7 pasal itu, 9 pasal itu dia jadikan. 弟兄姊妹们， Saudara, 所写的那个9个拼图里边，彼此之间的差距有几千年。 maka semua tulisan tentang ke-9 pasal itu jarak waktunya itu ada berapa 先 ribu 知 tahun. 以赛亚这边看见一点， Dan Nabi Yesaya di sini dia melihat satu poin kecil. 那边看见另外一 Di 点， sana melihat satu poin kecil 而 lagi. 现在是耶稣降生之后的2000年， Dan sekarang adalah setelah Yesus lahir 2000 tahun 所 kemudian. 以我们就可以看得比较广、比
比较明白一点。 maka kita bisa melihat lebih mengerti dan lebih luas. 现在主耶和华的灵在我的身上， Dan sekarang roh Tuhan ada padaku. 几个片段是神要做的工。 Dan berapa bagian yang pekerjaan yang Tuhan mau lakukan. 弟兄姊妹们，在以赛亚的年代， Sudah pada zaman Nabi Yesaya, 神看整个以色列的光景， maka Tuhan melihat seluruh keadaan daripada bangsa Israel. 上帝的心中有一个计划， Maka hati Tuhan ada satu rencana, 就是全地要归到新天新地的时候， yaitu segala bangsa harus kembali kepada langit dan bumi yang baru. 这个计划是从野西的根开始的， Dan rencana itu dimulai pada tunas daripada tunggul Isai, 就是从野西的第8个儿子大卫开始的。 yaitu dimulai pada anak ke-8 dari Isai, yaitu Daud. 神的灵开始充满在他的身上， Maka roh Tuhan mulai ada padanya. 然后经过700年， Lalu kemudian melewati 700 tahun, 弟兄姊妹们，耶稣降生， maka Yesus lahir. 然后再经过2000年到现在， Kemudian setelah lihat 2000 tahun sampai pada hari ini, 在地球上有一个城市叫做Jakarta， maka di bumi ini ada satu kota namanya Jakarta. 在这个Jakarta里面有一间教会叫做味道堂。 Dan di Jakarta ada satu gereja Baptis Jakarta ini. 那这里有一个教会叫做味道堂，干嘛？我们领受了以赛亚书61章1节的意象。 Maka di gereja ini ada di Jakarta apa? Yaitu kita telah menerima visi daripada kitab Yesaya pasal 11 ini. 以赛亚书61章的第1节的意象， Dalam Yesaya pasal ke-61 ayat pertama, visi 到 itu. 底这个意象是什么？ Dan visi itu adalah apa? 弟兄姊妹们，我念给大家 Sudah 听。 saya bacakan bagi saudara. 主耶和华的灵在我的身上，因为耶和华膏了我，叫我传福音给困苦的人，差遣我去医治伤心的人，向被掳的宣告自由，向被囚的宣告释放。 Yesaya pasal 61 ayat pertama, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan melihat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. 那弟兄姊妹们，神把这样的一个场景先向以赛亚启示， Saudara, Tuhan memberikan satu keadaan fenomena demikian dinubuatkan kepada Yesaya. 让我们每一个人可以在2700年以后，我们看见预言逐步的应验。 Sehingga setelah 2700 tahun kemudian kita bisa melihat bahwa nubuat itu selangkah demi selangkah sudah digenapi. 今天我们可以回应的， Dan hari ini yang bisa kita responkan, 就是如果有机会参与这些事， yaitu kalau kita ada kesempatan mengikuti proyek ini, 我们一定要把握好时机， maka kita harus pegang kesempatan, 把神与人和好的福音传开。 maka damai Injil yang mendamaikan manusia dengan Tuhan itu kita kabarkan. 因为只有和平之君来临的时候， Karena hanya ketika Raja Damai datang, 弟兄姊妹们，人才可以经历真正的和睦同 maka 居。 manusia baru bisa mengalami satu kerukunan yang sejati. 我们一起祷告， Mari kita bersama-sama berdoa. 亲爱的天父， Bapa yang 你 terkasih, 是独一的创造神， Engkau adalah pencipta yang esa. 我们不但要来敬拜你， Kami bukan hanya mau datang menyembah Engkau, 你也是可敬可畏的神。 Engkau adalah Tuhan yang boleh kami hormati, 我 kami 们要 sembah. 更深的来认识你， Kami mau lebih dalam mengenal Engkau. 把我们的经历和认识分享出去， Semua pengalaman dan pengenalan kami sharingkan 让我们 keluar. 可以成为福音的使者。 Sehingga kami boleh menjadi 因 utusan 为你已经 Injil. 把你过去的预言很清楚的向我们不断的逐步的陈明出来。 Karena dengan nubuat-nubuat yang lalu Engkau sudah dengan jelas dan selangkah demi 我 selangkah 们也 seperti 经历 Engkau 了你自 genapi. 己的带领， Kami juga mengalami pimpinanmu. 所以主啊，我们要把我们的经历和我们的认识跟其他的人分享， Maka Tuhan, pengalaman kami dan pengetahuan kami akan kami sharingkan kepada sesama 让你 kami, 的名得荣耀。 agar namamu 奉 dimuliakan. 耶稣基督的名祷告， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. 阿门。 Amin. 上帝赐福给你们， Tuhan berkati saudara sekalian. 弟兄姊妹们，我们以恭敬的态度，我们预备好我们的心，来一同牵手圣餐。Saudara-saudara yang terkasih yang ada di dalam rumah, kita sedang beribadah online. Biarlah kita saat ini mempersiapkan hati dengan hati penuh syukur.
kita mau menyiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, kita naikkan syukur kepada Tuhan untuk pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang bulan November yang sudah kita lewati. Yang kedua, kita juga harus memeriksa diri kita sebelum kita menerima perjamuan kudus, roti dan anggur seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kita jangan sampai berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, kita berjanji di hadapan Tuhan untuk recommitment. Tuhan, pakai aku, pakai saya, hidupku semakin serupa dengan Kristus. 那弟兄姊妹们，当我们要一起牵手圣餐之前，我们有3件事我们要一起做。第一，我们要感恩，因为上帝带领了我们，经过了11月份的时间，让我们进入12月的第1个主日，我们要感谢他。第二，我们也要照着圣经的吩咐、圣经的教导，让我们在还没有牵手圣餐之前呢，我们先审查我们每一个自己，求主赦免我们一切的罪，有意或者无意的罪，我们都求主赦免，让我们不至于吃喝或者得罪上帝的身体、上帝主耶稣的身体，还有主耶稣的宝血。第三，我们要在神的面前重新立志，特别是在这个12月份的2020年的最后1个月，好好的向神立志，让我们在圣诞节来临之前，我们一起来向神立志说：主啊，我要更像你，我要成为你福音的管道。弟兄姊妹们，我们一起来唱，站起来来唱这一首的诗歌《加冕生命之王》。我们先用中文来唱。同来加冕生命之王，荣耀都归给你。空我忘记主荆棘面，领我到加列山，使我莫忘可喜。使我莫忘主之痛苦，使我莫忘主爱为我，领我到加列山。我们用印尼文唱一次。Mohon dimengertikan Kau mati bagiku, Buma bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. 我们再唱一次副歌 refnya sekali. Semua mawang Getsemani, semua mawang主痛苦，使我莫忘主爱为我，领我到加列山。Jangan lupa, jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari。圣经里面记载说，当耶稣被卖的那一夜，他拿起饼来，注谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Pada malam Yesus diserahkan, ia mengambil roti kemudian mengucap syukur.
lalu memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kita memakannya menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. 饭后，主耶稣照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，应当如此行，为的是纪念我。” Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kita meminumnya, menjadi peringatan akan Tuhan kita Yesus Kristus. 弟兄姊妹们，我们有一段的时间，好像刚才我跟大家说的3件事，我们安静在神的面前，我们感恩，我们向神忏悔，向神悔改，我们也向神立志。Seperti yang tadi saya katakan, saat ini kita menggunakan momen ini, saudara-saudara, untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengakui dan memeriksa diri kita dan mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kita berjanji dan mengambil recommitment di hadapan Tuhan, mau semakin serupa dengan Kristus. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. 我们一起低头，我们祷告。天父上帝，我们感谢你的恩典。过去的11月份的日子，你平安带领我们度过。我们也感谢你供应我们的需要，也保守我们出入平安，身体健康。我们感恩，也为做我们的家人感恩，因为你的照顾，你的保守。天父，我们也特别恳求你怜悯赦免我们的罪，因为我们在生活当中，我们在言语在行为上，许多的时候我们得罪你，我们得罪人。主啊，求你赦免我们的罪，我们来到你的面前，我们向你认罪，求你悦纳我们的认罪，并且我们也向你悔改。从今开始，我们不要再犯这些的罪。主啊，我们也向你立志说，当我们领受你的饼和杯以后，我们愿意向神说，主啊，我们更要紧紧的跟随你，在我们的生命里边，我们能够活出你的样式。Bapa di surga, kami naikkan syukur kepadamu pada saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan pertolongan Tuhan sepanjang bulan November yang sudah kami lewati. Walaupun tidak mudah, namun kami melihat Tuhan menyertai, Tuhan memelihara, bukan untuk diri kami saja, tetapi keluarga kami, anak-anak kami. Kami berterima kasih kepadamu. Dan kami juga bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaanmu memberi kami kesehatan dan keselamatan. Saat ini kami juga datang dengan satu sikap hati yang penuh ketulusan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk mengaku segala perbuatan, pikiran, dan juga kata-kata tindakan kami yang berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami dengan pertobatan yang sejati Tuhan, kiranya Engkau menghapus dan menyucikan dosa kami. Supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Dan kami juga doakan, setelah kami menerima roti dan anggur ini ya Tuhan, sebagai lambang dari tubuh Kristus dan darah Kristus, bukan saja kami mendapatkan pembasuhan, kekudusan dan disucikan, tetapi kami juga mau nyatakan tekad kami yang baru di hadapan-Mu. Mohon Tuhan, kiranya Engkau menerima dan Engkau sempurnakan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. 弟兄姊妹们，我们在我们的家里，我们一起拿起这个饼，还有已经派给你们的这个杯，我们用我们的右手拿作饼。过后呢，我们也用我们的左手拿作杯。但是我们要感谢神，这个饼是耶稣基督的身体为我们舍的，我们应当如此行，为的是纪念我们的主。Nah saudara, kita tahu bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang dikorbankan, yang dicabik di atas kayu salib. Setiap kali kita makan roti Tuhan yang sudah Tuhan berkati, biarlah kami ingat dan menjadi peringatan bagi kita semuanya.
Mari kita dengan hati penuh syukur，我们以感恩的心来领受主祝福的饼。dengan hati penuh syukur menerima roti Tuhan yang sudah diberkati. Amin. 我们一起吃主的饼。我们把杯换到我们的右手， kita pindahkan cawan ini ke tangan kanan kita, dan ini adalah darah Kristus yang tercurah. Saudara, setiap kali kita minum, kita memperingati Yesus sampai Dia datang. 我们每一次喝这个杯的时候，我们是纪念我们的耶稣自等到他来。阿们。我们带着感恩的心来同喝主的杯。Mari dengan hati penuh syukur kita minum cawan yang berisi anggur ini dengan hati penuh syukur yang sudah Tuhan berkati. Amin. 我们一起喝。弟兄姊妹们，我们仍然站立，我们再唱这首诗歌一次，成为我们的回应。Kita meresponi lagu ini, kita nyanyikan sekali lagi sebagai respon kita. 第一节就够了， bait yang pertama. 同来加冕神明之王，荣耀都归给你。光环配主进去面，领我到加列山，使我莫忘可许把你，使我莫忘主之痛苦，使我莫忘主爱为我，领我到加列山。Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. 大家请坐，上帝赐福给你们， silakan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Bersyukur pada Tuhan, siang ini kita juga masih punya kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. 我们要感谢神，在这个上午，我们还有机会来献上我们的奉献。 Saudara dapat membawa persembahan saudara melalui transfer bank ke rekening gereja ataupun melalui beberapa aplikasi pembayaran yang sudah disiapkan oleh gereja yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. 弟兄姐妹们，奉献能够通过银行转账到教会的户口，还是能够通过教会准备的几种付款的申请，号码在屏幕上。 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 个人有随本心所决定的，不要作难，不要勉强。 因为捐得乐意的人是神所喜爱的。 Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. 我请弟兄姐妹们起立，我们要进入奉献祷告。 Bapak, kami mengucap syukur juga untuk saat ini juga masih ada kesempatan untuk kami boleh membawa persembahan kami ya Tuhan. Persembahan ini biarlah ya Tuhan kami kembalikan kepada Tuhan dari apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Tuhan percayakan untuk kami kelola, kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan hormat ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menerimanya dan Tuhan berkenan memakainya untuk maksud kemuliaan Tuhan melalui gereja ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita akan sama-sama berdoa dalam doa syafaat. 弟兄姐妹们，我们仍然起立，我们要进入代祷。 Saya mengajak yang berbahasa Indonesia sama-sama sekali lagi kita buka suara berseru
dan memohon kepada Tuhan untuk kondisi negara kita, Indonesia, khususnya usaha pemerintah menangani pandemi dan segala usaha untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia tetap sehat. Mohon Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada Presiden kita, Presiden Jokowi, dan juga seluruh penyelenggara negara, serta seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita, dapat dengan baik, dengan positif menyikapi kondisi ini. 中文的我们要为安息周来祷告，我们也要为每一个信徒能够准备好他们的心来庆祝今年的圣诞。因为疫情还没有结束，很多教会在这个世界不能够像平常一样在他们的教会举行圣诞，所以来吧，我们一起开声，我们要为每个信徒他们有喜乐的心来庆祝今年的圣诞，并仍然正确的解释圣诞节。 Mari saudara kita sama-sama buka suara, kita berdoa. 我们开声，我们一起来祷告。 Bapa di surga, saat ini Tuhan sekali lagi kami mau datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mau mohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada bangsa kami Indonesia Tuhan dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan bercampur tangan, Kau menolong proses pembuatan produksi vaksin. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses dan cara-cara dan segala macam program pemulihan ekonomi Indonesia. Tuhan berkati Presiden kami, Presiden Jokowi, dan juga setiap penyelenggara-penyelenggara negara di bawahnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kau tolong setiap diri kami, termasuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami dengan positif, dengan baik untuk menyikapi kondisi ini, terus punya iman, punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menuntun bangsa ini untuk keluar dari pandemi ini, untuk terus boleh maju, melangkah ke depan dan menjadi negara yang lebih baik di hari-hari ke depan. Terima kasih ya Tuhan. Kau dengarkan doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita tetap berdiri bersama-sama, kita akan ikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. 我们的仍然站立，现在我们要宣告我们的信仰，使徒信经。 Mari terlebih dahulu kita ikrarkan dalam bahasa Indonesia. 我们先用印尼文来念。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生。 在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通。 我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。 Bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan penuh hormat. Mari kita naikkan pujian penghormatan kita kepada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. 来吧，我们要结束我们今天上午的崇拜，我们要以恭敬的心，我们要赞美我们的神，我们要荣耀归于我们的神父、圣者、圣灵。Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus,
Kita tetap berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. 仍然起立，我们要进入祷告。 Bapa di surga, kami naikkan puji dan syukur kepada Engkau. 天父，我们感谢赞美你， Allah yang baik yang sudah memimpin ibadah kami pada hari ini. 良善的父啊，你已经带领我们今天早上的聚会。 Pujian pengagungan kami, ibadah kami, biar memuaskan hati daripada Tuhan. 让我们的赞美、我们的敬拜能够讨神你喜悦。 Dan kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan. 我们感谢主，你的道已经让我们听了。 Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan agar kami mampu melakukan di dalam seluruh hidup kami. 求神给我们智慧、聪明，并且力量，可以在我们的生活中行出来。 Dan hamba-Mu juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan. 你的仆人仍然为你的会友教会弟兄姐妹们祷告。 Dari anak-anak sampai dewasa, laki perempuan, Tuhan memberkati mereka. 从年长的到幼年的，我们都交在你的手中，求神你赐福他们。 Studi anak-anak kami Engkau berkati. 我们的孩子们的学业也求你赐福。 Usaha pekerjaan jemaat Tuhan, mari Bapa di tengah situasi yang sulit, biar mereka terus bertahan dan berharap dan bahkan Tuhan memberkati mereka. 我们弟兄姐妹们的事业工作也恳求神你赐福他们。 Dan juga kami menyerahkan seluruh hidup rohani mereka. Tuhan juga memberkati mereka dan mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. 我们也将他们的灵命都交在你的手中，让他们在神里面继续的成长。 Dan kami juga rindu Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. 我们也渴望神你赐福所有的弟兄姐妹们。 Jemaat yang terkasih, arahkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh iman. Kiranya kasih daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih setia, Allah Anak, Tuhan kita, Yesus Kristus yang tak pernah berkesudahan, dan juga nasihat, kekuatan, pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa memimpin, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat itu silakan duduk. 会中请坐， Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua. 默祷，上帝祝福你们。